Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. 12 jam selepas aktiviti mencabut bendera Perikatan Nasional, memijak bendera Perikatan Nasional dan membakar bendera Perikatan Nasional, akhirnya ini yang terjadi. Kita sangka semuanya sudah berakhir. Kita sangka ianya sudah tenang. Rupa-rupanya perkara yang lebih teruk akhirnya berlaku. Ini yang berlaku. Tak puas hati isu calon membakar bendera parti, akhirnya bersatu pecat ahli. Seorang ahli bersatu dipecat dan 2 lagi digantung keahlian selama 3 tahun. Berkuat kuasa Rabu lalu selepas didapati menghasut, memboikot dan mensabotaj kempen pilihan raya Perikatan Nasional baru-baru ini. Difahamkan ketiga-tiga ahli biasa bersatu bahagian Hulu Selangor itu dikenakan tindakan disiplin selepas terbabit dalam insiden membakar bendera PN yang juga tular di media sosial minggu lalu. Setiausaha Agung Bersatu Dr. Datu Seri Hamzah Zainuddin berkata ketiga-tiga ahli parti itu dikenakan tindakan disiplin kerana melanggar pasal 10.2.2 Perlembagaan Bersatu menerusi perbuatan menghasut, memboikot dan mensabotaj kempen pilihan raya negeri PN. Sehubungan itu, katanya mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi pada Rabu lalu memutuskan memecat seorang ahli bersatu dan menggantung keahlian 2 lagi anggota parti yang terbabit dengan perbuatan berkenaan. Pada masa sama, Hamzah yang juga Ketua Pembangkang memberi amaran akan memecat mana-mana ahli bersatu yang melanggar disiplin parti dengan bertanding tanpa kebenaran, menjadi pencadang atau penyokong kepada mana-mana parti lain atau calon bebas. Bersatu menzahirkan komitmen tertinggi untuk memastikan gerak kerja parti dalam menghadapi pilihan raya negeri PRN di 6 negeri beserta pilihan raya kecil PRK Kuala Terengganu yang berlangsung serentak pada 12 Ogos depan, berada pada tahap paling maksimum bagi menjamin kemenangan PN. Sehubungan itu, Bersatu menegaskan bahawa mana-mana ahli bersatu yang tidak mendapat kebenaran parti tetapi bertindak melanggar disiplin parti dengan bertanding menjadi pencadang penyokong pada mana parti atau calon bebas keahliannya terhenti serta-merta. Minggu lalu tular beberapa gambar di media sosial menunjukkan beberapa individu memijak dan membakar bendera PN. Tindakan itu dikatakan sebagai bantahan dan memboikot pengumuman calon PN bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Batangkali selepas nama Muhammad Muhaimin Harith diumumkan oleh pemimpin PN. Menurut hantaran berkenaan, ahli bersatu bahagian Hulu Selangor dikatakan menolak Muhammad Muhaimin, sebaliknya mencadangkan Khairul Azhari Saud bertanding di Dun Batangkali. Saudara-saudara sekalian, ini memang paling mengejutkan kita untuk pilihan raya kali ini. Tak sampai 12 jam selepas penamaan calon, tak sampai 24 jam selepas penamaan calon, Bersatu akhirnya dengan serta-merta memecat ahli mereka. Seorang dipecat dan 2 orang lagi dikenakan tindakan gantung keahlian parti. Semua ini gara-gara mereka melanggar pasal 10.2 Perlembagaan Bersatu kena tindakan menerusi perbuatan menghasut, memboikot dan mensabotaj kempen pilihan raya PN. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Selamat pagi, salam sejahtera. Wah, ini isu paling panas, isu paling hot, isu paling mengejutkan seluruh Malaysia. 12 jam, tak sampai 12 jam selepas penamaan calon selesai, akhirnya ini muncul. Orang yang dicalonkan diaras supaya jangan disokong. Ini betul-betul dugaan. Ini bukan dugaan, ini betul-betul, kata P. Ramlee. Ini betul-betul. Bayangkan baru saja bermula kempen dan belum lagi ada apa-apa cerita atau belum ada lagi bermula pilihan raya pun sudah kedengaran di sana-sini supaya calon daripada PAS ini jangan diundi.
Ini dipetik daripada BH Online. Kata adik kepada Nick Aziz, jangan undi Muhammad Amar. Dia punca Nick Abdul tidak dicalonkan. Orang yang berkata ini ialah adik kepada Nick Aziz dengan seruan, jangan undi Muhammad Amar. Wah, sebab menurut di berita harian online, dia punca Nick Abdul tidak dicalonkan. Adik kepada Allahyarham Tan Sri Nick Abdul Aziz Nikmat mendedahkan, timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Amar Nick Abdullah adalah punca kepada anak saudaranya Nick Muhammad Abdul tidak dicalonkan pada PRN di Kelantan. Nick Din Nikmat turut mendedahkan, nama bekas ahli parlimen Bacok itu pada awalnya ada sebelum ditolak oleh Muhammad Amar. Malah Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sendiri turut menghantar surat meminta PAS Kelantan menyenaraikan nama Nick Muhammad Abdul. Dakwanya tindakan itu dibuat kerana calon Dewan Undangan Negeri Dun Pancor itu tidak mahu keluarga Allahyarham Nick Abdul Aziz bertapak di Pengkalan Cepa. Pendedahan itu dikongsi menerusi satu rakaman video berdurasi 2 minit 33 saat yang tular sejak petang tadi. Sementara itu, ketika dihubungi bagi mendapatkan pengesahan sama ada video berkenan benar atau sebaliknya, Nick Din mengesahkan video berkenan sahih. Hari ini adalah hari penamaan calon dan pada hari pengisytiharan calon Perikatan Nasional PN, nama Nick Muhammad Abdul tidak tersenarai untuk Dun Cempaka. Saya hairan kerana pada 23 Jun lalu saya sendiri pergi berjumpa dengan Presiden PAS dan bertanyakan sama ada parti masih memerlukan Nick Muhammad Abdul. Presiden PAS jawab, memang kita perlukan Nick Muhammad Abdul kerana beliau cerdik, kerja bagus dan dalam parlimen pun sentiasa bersuara. Jadi saya minta Nick Muhammad Abdul diberikan kerusi dalam parlimen Pengkalan Cepa. Tidak kira mana-mana kerusi katanya. Beliau yakin bila Dun Cempaka kosong dan melihat Nick Muhammad Abdul tidak tersenarai itu adalah kerja Muhammad Amar. Apa yang sampai di telinga saya, beliau iaitu Muhammad Amar tidak bagi keluarga Allahyarham Nick Abdul Aziz bertapak di kawasan Pengkalan Cepa. Oleh itu saya merayu kepada mereka yang melihat video ini termasuk pengundi di Dun Pancor supaya tidak mengundi Muhammad Amar dan biar beliau kalah. Biar dia tahu lebih tinggi langit, lebih rendah. Tahu langit tinggi rendah kerana dia naik pun kerana rakyat, kata beliau. Biar dia kalah sekali dan rasa sekiranya ada orang seperti ini dalam PAS, ia akan merosakkan parti, kata beliau. Sementara itu usaha untuk mendapatkan kenyataan balas daripada Muhammad Amar masih gagal. Setakat ini, namun pegawai beliau memaklumkan timbalan Menteri Besar itu hanya akan hadir pada program memperkenalkan calon malam ini di Pengkalan Cepa. Media sebelum ini melaporkan Nick Muhammad Abdul tidak tercalon pada PRN di Kelantan walaupun nama beliau disebut-sebut bakal bertanding di salah satu kerusi pada Parlimen Cepa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Untuk kali ini kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang paling menarik perhatian kita berkaitan dengan isu skandal pencurian pelombongan haram REE yang didakwa berlaku di SIK Kedah. Hari ini, pagi ini kita dikejutkan pula dengan pendedahan baru oleh Saifuddin Nasution Ismail. Kes ini sedang hangat diperkatakan apabila SPRM mengesahkan telah pun merakam beberapa kenyataan daripada pemimpin-pemimpin besar yang ada di Kedah. Selain itu, pengakuan Sanusi juga mengatakan beberapa orang exco telah pun dipanggil oleh SPRM untuk dirakamkan keterangan dan juga untuk siasatan lanjut. Dengan itu, kita ingat ianya sudah berakhir. Namun demikian, akhirnya Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Keselamatan Dalam Negeri, akhirnya tampil memberikan dakwaan baru berkaitan kes kecurian REE di Kedah ini. Dalam episod terbaru ini, siri pendedahannya berhubung dakwaan aktiviti pelombongan unsur nadir bumi REE secara haram di Bukit Enggang, SIK. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata,
polis sedang menyiasat seorang lagi individu. Menurutnya, individu tersebut mempunyai kaitan dengan pemerdagangan pekerja yang terlibat dalam pelombongan nadir bumi di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 dan Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012. Dia ditahan dan kini direman selama 28 hari, kata beliau. Wow, ini memang benar berlaku sehingga orang yang bertanggung jawab ini sekarang sudah pun ditangkap, ditahan, kini ditahan reman selama hampir sebulan lamanya. Wah, boleh tahan nih. Menurut Saifuddin, dia membawa masuk pekerja dari luar negara dan tidak membayar gaji pun, kata beliau. Ketika menyampaikan ucapan pada Majlis Pengenalan Calon Perpaduan Kedah dan pelancaran manifesto di Sungai Petani, Kedah malam tadi, Saifuddin bagaimanapun tidak mendedahkan nama individu tersebut. Dalam ucapannya, Saifuddin juga menamakan 2 warga negara China yang didakwa diambil bekerja dengan Menteri Besar Incorporated MBI Kedah untuk menjalankan eksplorasi unsur nadir bumi. Malaysia kini tidak mendedahkan nama suspek kes jenayah itu sementara menunggu pertuduhan rasmi dibuat. Wah, kita tak sabar lagi menunggu, menanti, mengetahui siapakah orang yang dimaksudkan ini. Semoga dalam masa terdekat kita akan ketahui. Dan adakah anda mengetahuinya atau anda mempunyai maklumat? Kalau anda mempunyai maklumat, silakan tulis dalam ruangan komen. Menteri Besar sementara Kedah Muhammad Sanusi Maknur sebelum ini berkata, dia tidak tahu mengenai keberadaan warga negara China itu kerana tidak terlibat secara langsung dalam urusan MBI. Bagaimanapun, Saifuddin mendakwa malam tadi Sanusi telah menulis surat kepada Kementerian Dalam Negeri pada 31 Mac 2021 supaya individu berkenaan mendapatkan pas lawatan profesional untuk memasuki negara ini. Macam mana dia boleh tak tahu? Dia menandatangani surat yang mengandungi nama warga China di dalamnya, kata Saifuddin. Jika Sanusi tidak tahu apa yang dia tandatangani, maka itu sangat berbahaya, kata beliau lagi. Sebelum ini, Saifuddin mendakwa Sanusi didenda RM500,000 tahun lepas berhubung kes kecurian nadir bumi. Menjawab perkara itu, Sanusi menafikan perkara itu dan menjelaskan dia maupun MBI tidak dikenakan denda, sebaliknya pihak ketiga yang dikenakan denda. Sanusi juga berkata sedang mempertimbangkan tindakan undang-undang terhadap Saifuddin atas dakwaan itu. Dilaporkan pada Selasa lalu bahawa SPRM telah memulakan siasatan berhubung dakwaan pelombongan RII haram di Bukit Enggang Sikh yang melibatkan dakwaan rasuah dan salah guna kuasa. Agensi itu juga menahan seorang pegawai kanan MBI Kedah serta seorang pengarah syarikat berhubung kes itu. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata pada Khamis minggu lalu bahawa Suruhanjaya itu telah menyoal 12 orang setakat ini dan akan memanggil Sanusi. Saudara-saudara sekalian, isu ini makin lama makin hangat, makin lama makin panas. Semoga akhirnya kebenaran akan kita ketahui nanti dan orang yang teraniaya akhirnya dapat diselamatkan dan orang yang bersalah juga dapat didakwa dengan segera untuk menyelamatkan Malaysia. Jumpa lagi, bye-bye.